A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT atas rahmat dan juga kurnia Allah SWT dapat kita bersama untuk sekian kalinya pada malam ni dalam majlis ilmu, dapat bersama dalam menunaikan solat secara berjamaah maghrib, dan masih lagi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus menghirup udara di bumi yang Allah berikan kepada kita sementara. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Guru, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal yang hadir pada malam ni, yang saya kasihi lagi, saya hormati adik-adik para hufaz, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita meneruskan pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kita dah masuk hingga bab yang ke-6. Sebelum ni kita berhenti dalam hadis, lebih daripada 40 hadis kita dah baca dan ketahui bagaimana, ataupun bukan sekadar kita mengenali ataupun kita cuba nak mendekati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ataupun bagaimana peristiwa-peristiwa yang biasa kita dengar. Contohnya peristiwa yang kita nak sambut tak lama lagi, Maulid Nabi kan. Sebelum ni dengan peristiwa-peristiwa melalui sirah nabawiyah ataupun riwayat hidup Nabi, kita kenali junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW melalui perkara-perkara yang Allah turunkan kepada beliau ketika mana beliau ataupun Nabi SAW ni masih hidup. Tetapi bila mana kita melihat hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Tirmizi, daripada situ kita ketahui dan juga kita dapat teliti bila mana sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, kan, Sayyidina Abu Bakar pernah menyata kepada Nabi SAW, sungguhnya bagaimana kita tahu cintanya Sayyidina Abu Bakar ni bila mana dia berhijrah dengan Nabi. Kita tahu bagaimana dia menjaga susuk tubuh Nabi ni sampai nak digigit oleh binatang pun dia jaga. Tetapi bila mana ketika tu Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, dia cinta pada Nabi ni, maka apa yang Nabi jawab, belum sempurna lagi iman Sayyidina Abu Bakar ni kamu, sebab apa? Selagi mana dia tak mencintai aku, maksudnya aku dan juga Allah, maka selagi itulah iman dia takkan sempurna. Dia kena seiring. Maksudnya bila mana kita tahu adik-adik para hufaz ni apa yang Allah juru sampaikan dan melalui Al-Quran, melalui apa yang adik-adik para hufaz ataupun tuan-tuan muslimin muslimat bila mana membaca Al-Quran, tadabbur apa yang Allah turunkan, yang dipanggil sebagai mukjizat. Al-Quran ni sebagai mukjizat, tuan-tuan kena faham ada perbezaan antara irkhas dengan mukjizat. Irkhas benda yang berlaku sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Mukjizat ni benda yang Nabi dapat ketika mana beliau umur 40 tahun utus jadi Rasul sehingga dia wafat. Itu yang dipanggil sebagai mukjizah Allah SWT. Jadi kalau kita lihat ni para sahabat ni bagaimana sebenarnya akhlak ataupun saya biasa sebut dalam mana kita nak mengenali susuk tubuh ataupun yang dipanggil sebagai Muhammad Rasulullah ni, yang dikatakan sebagai uswatun hasanah ni, insya-Allah melalui hadis-hadis yang kita baca ni kita dapat kenal dia lebih rapat. Jadi kita berhenti setakat muka surat 57, hadis yang ke-46. Okey. Jadi dalam bab ni masih lagi kita dalam bab ma jaa fi khidabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bab semir ataupun Nabi SAW ni mencelup ataupun mewarnakan rambut dan juga janggut beliau ketika mana rambut beliau ni berwarna putih ataupun adanya uban. Kalau kita lihat kita dah mahfum dan juga kita dah tahu bahawasanya bila mana para sahabat menyatakan Nabi SAW ni adanya uban tetapi dalam kuantiti yang sedikit, maksudnya tak banyak. Ada yang menyatakan hadis 14 helai dan ada kata 20 helai ada uban di janggut dan juga rambut Nabi SAW. Ada ketika hadis yang sahabat lihat tak nampak pun macam rambut Nabi ni ada warna putih, sebab Nabi antara sifat Nabi suka melumurkan minyak zaitun ketika mana Nabi selepas dirapikan jaga kebersihan rambut. Di dalam bab mewarna ni kita juga ketahui bahawasanya boleh ada keharusan untuk ataupun galakkan daripada Nabi SAW ni untuk diubah warna rambut yang warna putih ni nampak lebih elok lagi. Bukan nak nampak, maksudnya bukan nak rambut putih tu tak elok, tapi bagaimana galakan daripada Nabi ni nampak rambut ni dah jadi warna uban ni berwarna putih ataupun rambut dah jadi warna-warna perang ni diwarnakan dengan warna ataupun dengan bahan-bahan tertentu. Yang tu kita jumpa sebelum ni hadis ni yang mana rambut Rasulullah ada warna putih diwarna dengan jadi warna bukan warna hitam yang asal, seakan-akan hitam boleh. Itu yang dalam bab hukum fiqah harus untuk mewarna ataupun mencelup rambut dengan bahan yang tertentu. Yang tu yang kita lihat. Tengok hadis yang seterusnya, hadis yang ke-47. Hadis yang ke-45 dengan 46 ni kita tahu bagaimana culupan ataupun Nabi SAW ni warnakan rambut ni dengan antara bahan ni yang kita lihat adalah al-hina ataupun al-katam. Al-hina ni lebih warna dia warna kemerahan, warna kuning ataupun dia panggil kuning kemerahan, dan juga al-katam ni satu lagi tumbuhan yang warna dia hitam kemerahan. Tapi Rasulullah SAW walaupun Nabi SAW ni menggunakan bahan-bahan ni, tetapi Nabi SAW dalam ulama tafsir dalam dua hadis ni, beberapa hadis tentang mewarnakan rambut ni digalakkan ataupun lebih afdal menggunakan al-hina. Sebab tadi takut bila mana warna dikatakan orang salah faham warna hitam. Sebab bila kita baca hadis ni tu, sebab kalau tengok dalam bab hukum ni tuan-tuan, kalau tengok dalam kita ada para hufaz bab aurat kan, dalam kitab Fiqh Manhaj ala Mazhab Syafi'i, orang kata lelaki punya aurat tutup pusat sampai ke lutut. Ada satu hadis daripada sahabat Jabir bin Samurah menyatakan ketika tu nak faham, sebab dalam waktu solat dengan luar waktu solat aurat lelaki sama, tetapi bila waktu solat ni ada afdal dia, ada berbeza. Bukannya berbeza tu maksudnya berbeza dengan apa yang kita faham tentang bab aurat dalam hukum fiqh ni. Tapi orang tak faham boleh tak solat masa tu. Jabir bin Samurah dalam satu hadis dia nyatakan ketika mana satu ketika dia nak solat, dia ambil dia jubah, dia sarung je. Selalunya kebiasaannya bila nak solat ni, dia biasanya Nabi dia panggil sebagai hulatul hamra, kita bacakan ada kain ridak dan juga izar kan. Ada kain, kita pakai kain sarung ni, lepas tu Nabi akan tutup dengan satu kain atau kemudian dia pakai jubah ke. Jadi Jabir Samurah ni nak fahamkan orang yang tak faham tentang aurat ni. Jadi dia ambil kain tu, dia selubung diri dia tutup, kemudian dia terus solat. Diikat, dikatakan dalam hadis tu dia ambil kain yang tergantung tu, dia tutup badan, tutup dia punya kaki semua, kemudian dia terus solat. Maksudnya kat situ masih sah lagi solat ni. Cuma bab orang tanya, kalau kata ustaz boleh tak solat pakai singlet ni, kurang lah dia punya afdal dia tu. Baiknya lebih baik dalam keadaan, sebab kita tengok dalam hukum ni dalam keadaan ataupun kita panggil sebagai wakil, dalam keadaan dan juga tempat tertentu. Kalau keadaan, sebab kalau dalam solat pun kita tahu ada perkara-perkara yang sunat bila mana
nak melanggar, contohnya perkara tu kita digalakkan untuk buat, tetapi kalau dah ada waktu-waktu tertentu kita disuruh untuk tinggalkan dia. Lebih baik tinggal daripada kita buat, untuk menjaga keutamaan mana yang lebih aula, yang perlu diutamakan. Jadi bila mana kita lihat juga dalam hadis ni, ada juga bila mana apa yang Rasulullah SAW ni cuba sampai kepada kita ni, bila mana contoh dalam bab kaedah dia nak warna rambut, kaedah bagaimana Nabi SAW ni, dia katakan nak nak mencelup ke warna, nak ubah rambut ni, ada kaedah-kaedah dan juga yang dia diajarkan oleh Nabi SAW. Dan juga ada yang mana lebih baik, yang lebih aula, yang lebih utama, kemudian mana yang lebih kemudian jatuh ke yang kedua dan seterusnya. Jadi dalam kita lihat ni bahan-bahan yang Nabi SAW biasanya, Nabi SAW tak selalu, kalau lihat pada hadis ni sebenarnya dalam bab ni Nabi SAW tak selalu mewarnakan rambut, tapi hukum dekat dalam ni harus dan juga digalakkan. Maksudnya Nabi pernah lakukan, pernah buat, tapi bukan selalu. Okey. Jadi hadis yang seterusnya kita lihat hadis yang ke-47. Hadis ada lebih kurang dua hadis, 3 hadis ni dalam bab ni. Hadis yang ke-47, hadis daripada Al-Jahzamah, isteri Bashir bin Al-Hashiyah berkata, ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasal wa bi ra'sihi wa rad'un min hinna' aw qalat radghun shakka fi hadha al-shaykh الشك هو لإبراهيم ابن هارون. Okey. Kalau lihat lebih itu perinci ini lebih dalam ni, kalau lihat sebenarnya hadis ini bertaraf sahih, cuma dari segi perawi ini kurang dikenali Al-Jahzamah ni. Tapi kalau adik-adik para hufaz tuan belajar lebih detail tentang hadis ni, boleh lihat. Cuma secara umumnya hadis ni masih lagi, taraf hadis ni masih lagi sahih. Kemudian dalam ni dikata, aku melihat Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya bagi mengeringkan rambutnya selepas mandi. Di kepalanya ada bekas daun inai ataupun bekas celupan. Guru Imam At-Tirmizi iaitu Ibrahim bin Harun meragui mengenai redaksi katanya, maksudnya kata-kata daripada ni yang dikata sebab tadi, kata-kata daripada perawi ni maksudnya perawi itu saja yang diragui, tapi hadis ni disahihkan sebab dikuatkan dengan hadis sebelum tu, hadis daripada Anas bin Malik yang menyebut, yang melihat sendiri Rasulullah SAW ni pernah mewarnakan ataupun dicelup rambut Nabi SAW yang berwarna putih ni dengan inai, dengan al-hinna'. Kalau dalam ni kita lihat ni sama seperti sebelum ni, galakkan daripada Nabi SAW ni untuk inaikan ataupun warnakan rambut ni dengan bahan celupan yang dipanggil sebagai inai di rambut dan juga janggut, untuk nampak lebih elok lagi. Kemudian bahan yang terbaik untuk celupan ni dia ada diletakkan dalam ni, kategori itulah mana yang lebih aula. Yang kedua, kalau kita lihat ni secara umum dia dikatakan, yang pertama dia panggil syufrah, hasil daripada za'faran, bahan celupan yang biasa Nabi SAW yang pertama boleh digunakan, yang terbaik dia panggil syufrah. Kita tengok hadis yang sebelum ni yang kita pernah baca. Kemudian yang kedua, inai dicampur dengan katam al-hinna', dia kata zaid ataupun ditambah dengan katam, dua-dua sekali. Katam ni daun yang datang ni daripada bumi Yaman. Dikatakan ulama menyatakan katam ni sejenis daun. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan Nabi mewarna rambut ni, Nabi menggunakan al-hinna' sahaja ataupun menggunakan al-katam sahaja. Tetapi dalam bahan celupan ataupun yang ketiga ni, Nabi lebih galakkan kalau dipisahkan al-hinna' dengan katam tu, hanya guna hinna' je lebih baik daripada katam. Katam ni. Okay, sebab katam ni dia warna hitam kemerahan. Okay, jadi ni dia punya hadis yang ke-47 ni sama juga lebih kurang bahan nak membahas atau berbicarakan tentang bahan celupan yang Nabi SAW gunakan.
Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-48 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah SAW ni diwarnakan dengan henna ataupun katam. Salah satu nampak diwarnakan rambut Nabi ni salah satu daripadanya. Daripada inai yang dikatakan warna kuning kemerahan ataupun katam yang warna hitam kemerahan. Tafsiran daripada hadis ni, ulama tafsir, Anas melihat rambut sallallahu alaihi wasallam tu masuknya dekat sini dicelup, kemudian ditunjuk kepada orang lain. Maksudnya dekat sini di sebalik hadis ni nak kata sebelum ni pun kita tahu sahabat ni bila mana rambut Nabi gugur, Nabi SAW akan beri pada sahabat. Sebab Anas bin Malik ni siapa? Anas bin Malik antara orang yang lama khidam kepada Nabi SAW 10 tahun daripada kecil lagi dia duduk berkhidmat dengan Nabi SAW. Jadi itu sebab bila mana ada ramai sahabat Nabi SAW, apa yang ada pada susuk tubuh, barang yang Nabi pakai, Nabi tak rasa sayang untuk bagi pada sahabat. Jadi rambut Nabi bila kebanyakan lihat tu sebab sahabat-sahabat Nabi ada yang simpan rambut dekat dalam topi. Ni salah seorang sahabat Anas bin Malik juga yang menyimpan rambut Nabi yang ditunjukkan kepada orang lain. Bahawasanya satu ketika masa Nabi dia masih hidup dan duduk bersama dengan para sahabat dengan beliau lihat sendiri rambut Nabi berwarna, pernah mencelupkan ataupun pernah mewarnakan rambut ubannya. Kemudian dalam yang kedua tafsiran juga dalam ni bab hukum celup celup rambut tu, celup dengan warna sekadar bukanlah warna orang kata macam sekarang ni banyak kalau tanya bab hukum ni, banyak yang ada sekarang kalau ada ni para hufaz muslimin muslimat pun tuan-tuan tengok kadang-kadang ada yang jual rambut yang betul pun ada, rambut yang original, rambut orang. Tu memang ada larangan-larangan daripada hadis Nabi sendiri. Tak boleh nak sambungkan rambut, tak boleh apa orang kata ambil rambut orang nak guna pakai. Dalam bab tentang rambut dan juga bab tentang mewarnakan rambut ni juga kita lihat banyak kesimpulan daripada hadis yang dalam kebanyakan hadis bukan sahaja dalam kitab Imam Tirmizi ni, tapi hadis lain juga kalau kita lihat kebanyakan menyatakan dari segi hukum tu banyak sebenarnya lagi yang tak ada disebut dalam hadis. Bab tentang sambung rambut tak boleh dilarang oleh Nabi SAW. Bab kalau nak pakai, kecuali ada biasanya ada kaitan pun paling minimum ada berkaitan dengan kesihatan, itu pun tengok pada hukum fatwa-fatwa tertentu. Nanti kita lihat dekat ni ada salah satu dalam hukum fiqh tentang fatwa yang diambil daripada fatwa Syekh Al-Munajjid tentang kita nak boleh tak keharusan mewarnakan rambut ni. Kemudian selain daripada itu, ulama juga tafsir dalam hadis ni, selain daripada Anas bin Malik, isteri Nabi SAW juga Ummu Salamah juga melihat dan juga menyimpan rambut Nabi SAW yang berwarna pirang. Sebelum warna putih jadi warna uban kan, biasanya akan jadi pirang. Isteri Nabi SAW sendiri menjaga ataupun menyimpan apa yang ada pada tubuh badan Nabi SAW. Ni adik-adik para hafaz kena tengok ni, kena kenal. Kita jangan kenal Nabi SAW setakat dia lahir bila, dia hijrah. Susu kalau Nabi SAW ni kena kenal daripada bapa dia, siapa bapa dia, datuk dia, pakcik-pakcik dia. Keturunan Nabi SAW tuan-tuan bukan keturunan yang orang sebut yang biasa-biasa. Memang kita tahu datuk dia Abdul Muttalib ni antara orang yang dihormati oleh orang musyrikin Quraisy ketika sebelum lagi Nabi lahir. Tapi sebenarnya di sebelah ibu dia juga Siti Aminah binti Abdul Wahab ni antara juga kalau kita lihat ramai keturunan daripada ibu Nabi SAW ni juga orang pemimpin-pemimpin yang hebat. Itu sebab kalau kita lihat kehidupan Rasulullah, Allah jadikan bila saat dia lahir dia susah, Allah letakkan pelbagai ujian kan kepada Nabi SAW sejak daripada lahir
sampailah dia nak wafat. Tetapi kalau lihat sebenarnya kenapa Rasulullah SAW ni, kalau lihat ni pada logik akal ni, kehidupan Nabi SAW ni seorang jadi penggembala kambing, Allah jadikan seorang peniaga, mana nak datang ke pimpinan ni. Tetapi lihat pada susu galuk Nabi, lihat pada bagaimana ahli keluarga Nabi SAW sendiri melalui bapa dia memang kita tahu pakcik-pakcik dia, keturunan sebelah bapa Nabi SAW ni, Abdullah bin Abu Talib ni, semua kebanyakannya jadi pemimpin, dan juga sebelah ibu dia juga jadi pemimpin. Jadi memang darah apa yang ada pada tubuh Nabi itu sebenarnya dah ada, kita lihat melalui sejarah ni datang daripada keluarga dia sendiri. Itu sebab dia boleh jadi bila mana Allah SWT utus dia ataupun angkat dia menjadi Rasul, jadi pemimpin kepada umat. Kalau orang pertikaikan tu, kita ada hujah untuk kita jawab. Sebab kalau lihat pada kehidupan Rasulullah ni, memang bukan satu kehidupan yang senang. Maksudnya bukan kita lihat ikut logik kita, Rasulullah SAW ni daripada kecil dia dengan susah Allah uji, tiba-tiba jadi utus jadi seorang pemimpin. Bagaimana dia nak memimpin? Memang itu dengan izin Allah. Dan juga kita tahu bagaimana Nabi SAW saat dia lahir pun ada barakahnya. Bila Nabi lahir, dia barakahnya itu datang. Dan juga tuan-tuan adik para hufaz juga kena ketahui siapa dia. Lepas Nabi dah berkahwin, bapa kahwin dengan siapa, anak dia siapa, cucu dia ada berapa orang. Biasa kita tahu anak Nabi 7 orang kan, 6 orang daripada sulbi ataupun daripada perkahwinan dengan Siti Khadijah, seorang Ibrahim, anak dia berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Dia 7 orang anak lelaki dia, seorang Ibrahim tu. Kebanyakan anak lelaki Nabi SAW semua meninggal sebelum Nabi meninggal. Anak perempuan dia pun yang ada ketika mana Nabi wafat ada Fatimah. Lepas tu cucu Nabi bahasa kena kenal Hasan dan Husin. Dia cucu Nabi nama dia Ali, daripada siapa? Daripada anak dia Zainab. Banyak cucu Nabi ada lagi ramai, daripada anak dia Zainab, daripada anak ada beberapa orang lagi cucu. Jadi bila mana saya katakan, bila mana ada ni tuan-tuan muslimin, bukan kita nak dekat ataupun nak kenali Nabi ni, bila mana kita tahu bagaimana Nabi ni sangat sayang kepada umat dia, umatnya sebagai umat akhir zaman ni, yang Allah, Nabi SAW saat dia nak mati pun sangat risau. Bila mana kita baca hadis pun, bila mana beberapa surah yang Nabi dengar, Nabi yang jadi risau bukan risau pasal diri dia, risau pasal umat dia, pasal kita ni, bagaimana kita nak lalu bila mana surah-surah tersebut yang kita dah baca hadis, 5 surah yang dikatakan sekawan yang membicara tentang hari kiamat. Bagaimana dia risaunya, bagaimana nak umat dia ni nak lalui ataupun nak hadapi ketika mana yaumul qiyamah. Okey, kemudian dalam ni juga dilihat dalam hadis ni ada sambungan hadis daripada Anas bin Malik ni. Abdullah bin Muhammad bin Aqil dia katakan ra'aitu sya'ra Rasulullah. Ada hadis lain yang disambung daripada hadis Anas bin Malik ni. Dia katakan inda Anasin ibn Malik makhduban, aku melihat rambut Rasulullah SAW ni yang ada pada Anas bin Malik diwarnakan dengan henna ataupun katam. Dalam hadis ni pula lihat daripada pengajaran daripada hadis bab ni, dikatakan sebelum tu tengok nota kaki kat bawah ni, dikatakan sekelompok ahli hadis menilai hadis di atas dengan syaz, maksudnya tak diterima dan tidak bertentangan dengan hadis yang menceritakan Rasulullah SAW ni tak mewarnai ubannya ataupun Anas yang mewarnai rambut itu. Dalam kitab Daruqutni, selepas Rasulullah SAW ni wafat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah mewarnakan, orang yang dekat Rasulullah SAW mewarnakan uban baginda supaya lebih tahan lama berada di sisi mereka. Sedalam ni kalau lebih detail sebenarnya dikatakan Anas bin Malik ni, sebab ada hadis yang dikatakan Anas sebelum tu dikatakan dia tak warnakan rambut. Ada hadis yang bertentangan dengan hadis tu, dikatakan Nabi SAW ni mewarnai rambut. Jadi ulama tafsirkan dalam 2 hadis daripada yang berbeza ni, dikatakan katam tu juga dia lebih jelas kan. Ada ketika
Nabi dia nampak seperti Nabi ini mewarnakan rambut, tetapi katam tu dipanggil dia bukan mewarnakan rambut. Anas kata dia hanya mendingin, nak sejukkan kepala dia. Dia letakkan daun katam ni untuk menyejukkan kepala saja. Itu ulama tafsir lebih terperinci sebab ada percanggahan, ada perbezaan dalam dua hadis. Anas kata hadis yang pertama dia kata Nabi tak pernah celup. Hadis yang ni pula dia kata Nabi celup rambut. Dalam hadis yang pertama tu Anas, ulama tafsir, Anas melihat tu dia letak katam, bukan letak henna. Henna ni memang diwarnakan, tetapi katam ni daun tu juga yang datang daripada bumi Yaman ni boleh mendingin, disebut dinginkan lah, ataupun disejukkan, nak sejukkan kepala, dia tak warnakan. Itu berbeza. Kenapa ada Anas kata satu hadis. Itu sebab bila kita baca hadis ni, dia kadang-kadang ada perbezaan, kadang-kadang ada persamaan. Ada hadis yang hadis mungkin hadis tu hadis dhaif, tetapi ada hadis lain yang menyokong ataupun menguatkan lagi hadis tu, yang boleh sampai hadis tu mencapai taraf hadis tu hadis sahih. Sebab dalam bab hadis saya katakan kalau lebih tuan-tuan baca lebih hadis ni boleh sampai jumpa hadis ni hadis syaz, hadis munkar, munqati', mursalsal. Banyak lagi hadis-hadis yang bukan di bawah pecahan hadis dhaif ni. Okey. Jadi dalam ni kalau kita lihat Nabi SAW pengajaran daripada dua hadis ni, dalam hadis ke-48, tetapi dalam dua hadis yang berbeza periwayat perawi dia. Nah, dalam ni kita lihat bagaimana Nabi SAW ni pernah, bukan selalu, tapi Nabi pernah mencelup rambut dia ketika mana beliau masih hidup. Kemudian keharusan untuk simpan barang-barang milik Nabi SAW, hukum maksudnya bukan tak boleh simpan, harus. Sebab saya katakan kalau sekarang kalau baca tengok dekat internet tu, ada rambut Nabi SAW ada dekat salah satu muzium yang ada di Turki yang dikatakan. Cuma sebelum ni saya katakan ada ulama bagaimana dikatakan nak tahu rambut ataupun apa yang ada pada susuk tubuh Nabi SAW ni original tak original, dia tak ada bayang-bayang. Contoh rambut, tengok dia tak ada bayang-bayang macam kita bila tengok tangan gelak ada bayang-bayang. Tapi apa yang ada pada Rasulullah, kalau lihat ulama banyak tafsir, barang ni nak tahu wallahu a'lam, nak tahu sahih tak sahih tu dia katakan tak ada ni bayang-bayang. Kemudian keharusan ni juga untuk simpan barang Nabi ini adalah kenapa Nabi bagi ke sahabat, kenapa bagi kepada isteri dia, supaya ni kita sebagai umat yang akhir zaman ni, sahabat-sahabat yang tak sempat bertemu dengan Nabi ni, ataupun orang yang tak sempat bersama dengan Nabi ni, kita tahu bahawasanya bagaimana Allah jadikan kejadian Nabi itu berbeza dengan orang yang lain, dan juga bagaimana Nabi SAW ni ataupun Nabi juga para Rasul yang sebelum ni ada beza dengan manusia biasa, untuk jadi tatapan kepada generasi-generasi yang selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dan dalam ni juga kalau kita lihat hukum ni, kalau kita lihat dalam ni harus, kebanyakan ni hukum harus untuk mencelup dengan warna hitam dan juga warna, ini Imam Syafi'i yang sebut sendiri, warna tu warna hitam seakan-akan hitam, bukan warna hitam yang macam asal. Dan juga dalam ni juga Nabi ajarkan kepada para sahabat dan kita semua, bila mana kita buat sesuatu tu, contoh dalam bab mewarnakan rambut ni ada 3 perkara yang Nabi sebut dalam ni. Nak warnakan rambut ni boleh, yang pertama kena bezakan. Dia katakan jangan kita ubah ataupun warnakan rambut tu mengikut tak boleh sama dengan orang kafir. Sebab kita tahu dalam apa juga perkara Nabi akan larang sahabat dan juga umat dia ni untuk buat perkara yang sama dengan orang bukan Islam. Dalam apa juga kita lihat ada hadis Nabi sebut jangan sama, sebab bila mana sebelum syariat ada, Nabi akan ikut ahli kitab punya pandangan, bila syariat Allah turunkan automatik Nabi ubah. Itu sebab bila mana Nabi berhijrah, saya katakan puasa, bagaimana jadinya puasa 9 Zulhijjah kan. Nabi ketika tu orang Yahudi puasa 1 hari, tetapi Nabi kata tahun depan jangan sama dengan orang Yahudi, kena tambah puasa lagi 1 hari sebelum ataupun selepas. Tapi tak sempat Nabi, setahun berikutnya Nabi wafat. Tapi selepas tu sahabat-sahabat
buat puasa tu ditambah 1 hari ataupun selepas ataupun sebelum ataupun dia puasa 9, 10, 11 yang dikatakan lebih baik. Kemudian dalam ni juga kalau lihat dalam hadis ni harus celup tu dengan dikatakan dengan bahan-bahan yang disebut tadi lah. Kebaikan pertama dia bagi sebagai syufrah, kemudian warna sebagai warna al-hinna, kemudian al-katam, campuran henna dengan katam, kemudian salah satu ni daripada al-hinna saja ataupun dengan al-katam saja yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian kalau lihat dalam ni bila mana nak warnakan rambut ni, itu syarat yang tadi, jangan sama dengan, jangan tiru orang kafir, maksudnya jangan ikut apa yang orang bukan Islam buat ataupun orang yang fasik yang tak tahu tak tahu dalam bab hukum, just warna rambut warna biru lah, hijau, elakkan untuk ikut apa ataupun meniru orang bukan Islam ataupun orang kafir buat. Kemudian jangan menyerupai kaum sejenis, maksudnya ni lebih detail lagi, ni panjang lah. Apa yang lelaki punya rambut dalam keadaan uruf dan adat di Malaysia macam mana keadaan rambut kita, buat macam tu. Kalau yang perempuan rambut panjang, yang lelaki rambut sekadar tu. Jangan menyerupai kaum dikatakan kaum sejenis. Kemudian mengikut uruf dan juga uruf kaum muslimin. Ini berdasarkan kepada ulama berpandangan keadaan ketika mana uruf zaman Nabi SAW ketika tu, uruf kaum muslimin zaman Rasulullah ni tak pandang dia satu amal. Kalau benda tu amalan yang baik, selagi benda tu benda yang baik, bukan amalan yang buruk, maka dia akan buat benda tu. Itu yang dikatakan antara syarat ataupun bila mana nak kita, sebenarnya semuanya bergantung kepada niat kita nak buat. Kita bergantung kepada niat. Sebab dalam keadaan apa juga Nabi SAW ajarkan kita ni semuanya innamal a'malu binniyat. Niat tu bila mana hadirnya dengan niat tu, maksudnya kita niat untuk kita buat amalan ataupun kita buat satu yang benda yang baik, bukanlah benda yang boleh memudaratkan. Itu sebab ada larangan dalam bab rambut ni juga, kita cukur sebelah saja. Contoh dia katakan ada hadis Nabi larangan bila mana cukur rambut bayi tu, cukur sebelah ditinggalkan sebelah. Nabi tak galakkan, Nabi larang lagi. Contoh pakai selipar pun, bab pakai selipar kan, nanti masuk bab pakai selipar, boleh pakai selipar sebelah tak berjalan, Nabi tak galakkan dari segi hukum. Bukan dia larang secara hakiki, tetapi nampak benda tu, amalan tu tak baik, dan amalan tu sebagai amalan yang buruk, maka elok ditinggalkan. Jangan kita buat. Itu yang diajarkan, ataupun bagaimana uruf masa zaman Nabi ni dipraktikkan oleh orang lelaki. Dan juga ni saya katakan dalam bab hukum ni juga diambil, boleh cari fatwa Syekh Al-Munajjid dalam kitab ni yang ditulis tentang bab hukum keharusan untuk mewarna ataupun mencelup rambut, tukar warna putih jadi warna bukan hitam yang asal seakan-akan hitam, tetapi yang lebih afdal, yang biasa Nabi buat walaupun Nabi tak selalu celup rambut, adalah warna al-hinna, warna kuning kemerah-merahan. Okey. Jadi kesimpulan daripada beberapa hadis ni sebelum kita masuk bab yang ketujuh ni, kita lihat yang pertama sekali Nabi SAW dari beberapa hadis dalam bab khidab ni, Nabi SAW pernah celup rambut dan juga janggutnya, maksudnya ubah daripada rambut putih, rambut ubat ni jadi warna yang lain, tetapi namun dikatakan bukan selalu. Dia tekan kat sini tuan-tuan adik-adik, sebab apa dia tekan? Supaya kita ni tak leka. Macam bab kita nak sikat rambut, rapi rambut, kadang-kadang kan orang, sebab macam contoh saya kata, orang buat teknik remonding tu, rambut yang kerenting tu nak lurus, tuan-tuan kalau pergi kedai, ingat sekejap nak buat tu, berjam tu, 3-4 jam tu, rambut dah kerenting nak lurus, 3-4 jam tak tentu siap. Kita Rasulullah SAW ni memang ajar kepada kita untuk jaga
Itu dah ubah ni, nak cerita dia jaga kebersihan, jaga kerapian diri dia, tetapi jangan sampai kita melebihi apa yang sepatutnya keutamaan tu sebagai keutamaan. Kita belajar fiqh tentang fiqh keutamaan, mana yang perlu diutamakan, mana yang perlu didahulukan, yang dikemudiankan. Tetapi dalam masa sama dia menjaga dalam bab ni juga, maksudnya dia pernah buat tapi bukan selalu. Kemudian umat Nabi SAW ni juga dia pernah dicelup dengan warna yang pertama merah ataupun warna perang dengan inai ataupun katam, dan kadang-kadang dengan za'faran, itu yang dipanggil syufrah tu. Okey, kemudian galakkan yang ketiga daripada beberapa hadis ni, galakkan, kita tahu biasanya ini adalah saranan. Bila mana dia panggil sebagai sunnah, kita tahu fitrah sunnah yang kita boleh buat selalu ada banyak. Maksudnya dah fitrah sunnah ni, maksudnya fitrah sunnah yang Nabi bukan tetapkan, tetapi biasa Nabi bagi tahu pada sahabat. Okey, contohnya setiap hari Jumaat potong kuku, kan, trim misai ke, potong janggut, bulu hari-hari, bulu ketiak, itu sebagai fitrah sunnah yang biasanya ada lebih 10-11 yang kalau kita tengok dalam ni, maksudnya amalan tu memang biasa Nabi lakukan, dan dia ada dah ketetapan waktu yang biasa Nabi buat dengan para sahabat buat. Tapi ini sunnah-sunnah yang lain yang jadi galakkan juga saranan yang boleh kita ikut. Okey, jadi ini galakkan celup untuk mewarnakan uban dan juga rambut dan juga janggut, tapi bukanlah dengan warna hitam yang asal warna hitam sepenuhnya. Kemudian celupan yang terbaik dalam ni dipanggil sebagai yang pertama tadi syufrah za'faran, kemudian campuran antara inai dan juga al-hana dan juga al-katam, ataupun diasingkan. Tiga cara Nabi pernah warnakan rambut ni. Yang ketiga hanya menggunakan al-hina saja ataupun al-katam sahaja. Okey, itu bab yang ke-6. Kita habis beberapa hadis. Jadi kita tahu dalam bab rambut ni, maksudnya bolehlah nak warnakan rambut, tetapi ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Okey, kita masuk bab yang ke-7 ni, kita masuk dah azan dah. Kita masuk satu hadis dalam bab yang ni berkaitan dengan qahli, bab majaa fi qahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang dalam ni yang membahas tentang bagaimana cari Nabi bercelak, jenis celak yang Nabi gunakan, dan juga cara maksudnya dalam sini Nabi pernah bercelak. Hadis yang ke-49, hadis daripada Ibnu Abbas melaporkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ar, wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kullu laylatin salasan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Hadis daripada Ibnu Abbas. Ni Ibnu Abbas sepupu Nabi ni, kalau dia perawi ni sepupu, bapa dia adalah bapa saudara kepada Nabi. Siapa ni? Abdullah bin Abbas. Lahir di Mekah 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Antara yang faqih, antara sahabat dan juga sepupu Nabi yang faqih dalam bidang Al-Quran dan juga fiqh. Kemudian dalam ni dia kata, bercelaklah kalian dengan batu celak al-ismit, kerana ia dapat menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ibnu Abbas menyangka dengan yakin Rasulullah SAW mempunyai peralatan tertentu dalam bercelak yang baginda gunakan pada setiap malam, iaitu 3 kali sini pada mata kanan dan 3 kali di sini pada mata kiri. Al-ismit iaitu batu yang berwarna hitam kemerahan untuk celak mata. Ismit ni, tafsiran pada hadis ni, al-ismit ni bahan yang Nabi gunakan untuk bercelak daripada batu. Memang kalau celak yang kita biasa jumpa tu dah jumpa daripada powder kan, dah jadi powder. Asalnya asalnya memang daripada batu. Ismit ni sejenis batu warna hitam, warna kemerahan ni yang dikatakan datangnya yang banyak berada di sebelah negeri Hijaz. Dalam ni ulama katakan Hijaz tu kat mana ada? Kat Mekah, Madinah, di Jordan dan juga di Iran. Di salah satu tempat dia panggil Asfahan. Di Iran tu adalah batu ismit ataupun yang dibuat sebagai celak ni adalah celak yang terbaik di bumi Iran. Okey.
Dan lihat daripada penyiaran hadis ni, ini adalah salah satu sunnah. Ini biasa kita lihat sunnah yang diajarkan untuk memakai celak, dan juga dengan ismit 3 calitan ni sunat pakai. Dan juga salah satu lagi sunnah ni Nabi SAW pakai pada waktu malam. Kalau lihat sebenarnya di sebalik hadis ni, sunnah ni ada berkaitan dengan Nabi SAW menjaga kesihatan. Dalam bab sama juga, bila mana Nabi jaga kebersihan rambut Nabi, bila Nabi jaga kebersihan diri, menjaga kerapian apa yang ada pada tubuh badan Nabi, di sebalik itu sebenarnya ada berkaitan dengan kesihatan. Kalau pakai celak ni, kalau lihat dari segi sains ni, bila ulama tafsir ni untuk mencerahkan penglihatan, tak nak bagi mata, itu sebab dia pakai, sunnah dia pakai Nabi SAW. Maka biasanya pakai celak sebelum Nabi tidur. Nabi pakai celak sebelum Nabi tidur. Dikatakan dia calit 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Itu nanti kita baca hadis terus tu ada lebih terperinci tentang 3 kali calitan yang Nabi buat. Cuma nak kata sunnah Nabi pakai celak ni, biasanya Nabi pakai di sebalik Nabi pakai ni untuk jaga kesihatan dia, penglihatan dia. Kita tahu bagaimana dengan izin Allah tu. Sebab dalam kita baca hadis, selain kita tahu sebenarnya apa yang Nabi nak cuba nak sampai kepada kita, di sebalik itu kita nak tahu hukum yang ada pada hadis-hadis tersebut. Dalam masa yang sama juga dari segi-segi sains ni, saintifik ni, kita tahulah juga macam dia gunakan bahan-bahan untuk celup rambut semua tadi tu, daun-daun tu ada sebab-sebab dia. Kalau tengok pada kaedah sains dia tu, adalah sebab kenapa Nabi pakai untuk jaga kesihatan diri, untuk bagi nampak Nabi lebih segar bila orang lihat. Sama juga bila mana dalam ni Nabi SAW ni, dalam hadis ni dikatakan Nabi pakai celak ni pada sebelum waktu Nabi SAW tidur. Jadi dalam hadis yang pertama ni kita tahu, dalam bab celak ni kita dah masuk bab yang ke-7 tentang celak, bahawa ni sunnah yang Nabi ajarkan. Dan ditambah kita tahu bahawa sini sunnah ni ataupun dalam bab celak ni Nabi SAW biasa pakai ataupun biasa dia tak menggunakan celak ni sebelum beliau tidur. Ni hadis yang pertama kita tahu dalam bab celak. Dan juga bahan yang digunakan oleh Nabi SAW dia panggil sebagai ismit. Dia bukan daripada, asalnya daripada batu yang berwarna hitam. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan ini para hufaz, dalam kita beberapa hadis kita dah dalam bab yang ke-6 tadi kita habis, dan kita masuk bab yang ke-7 ni. Jadi saya kata, mudah-mudahan saya katakan insyaAllah kita tangguhkan malam ni sehingga hadis ke-49 ni. InsyaAllah ada peluang dan juga ruang kepada Allah SWT untuk kita teruskan pengajian kita pada masa akan datang. Cumanya kesimpulan daripada apa yang saya katakan, dalam kita nak menyambut Maulidur Rasul ni, adik-adik, para hufaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya katakan apa juga yang dipanggil sebagai, saya katakan kita lihat sunnah ataupun apa yang Nabi SAW cuba tunjuk bagaimana kita tahu keindahan akhlak Rasulullah SAW ni dalam kehidupan beliau masih hidup. Dan juga bagaimana kita tahu, kalau ikutkan kita, Nabi dah tinggalkan kita lebih daripada 1445 sebelum tu Nabi wafat. Sebelum Nabi berhijrah umur 53 tahun, tambah 53 tahun, dah lebih daripada dekat 1490 lebih kan. Nabi memang berhijrah, sebab tahun hijrah Nabi, selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, umur Nabi 53 tahun. Tu kena tahu tak, beliau tanya. Nabi, tetapi bagaimana apa yang Nabi cuba nak sampaikan kepada para sahabat, dan khusus kepada kita ni, umat dia, yang bagi umat akhir zaman, yang kita tahu dalam pelbagai riwayat hadis bagaimana umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad ni, ataupun kita tahu ahli keluarga Nabi SAW sendiri. Abu Lahab, bapa saudara Nabi, kalau tengok dalam sejarah, bila mana Nabi nak lahir, masa peringkat awal sebelum dia menentang Nabi, kalau tengok dalam sirah, Abu Lahab masa dia nak lahir, dia buat apa? Dia merdekakan kan salah seorang selain daripada Halimatul Sa'diyah, ibu susuan Nabi, Suhaibah, hamba dia yang pernah jadi hamba kepada Abu Lahab, dia merdekakan sebab nak dengar, dia nak dapat anak buah. Sebab Abdullah bin Abdul Talib ni anak bongsu Nabi, anak bongsu Abdul Talib ni, bapa Nabi ni, salah seorang, orang kata anak bongsu biasa, bukan dia manja, tetapi Abu Lahab ni, abang-abang dia ni maksudnya suka, dia ni antara orang yang rajin, suka tolong keluarga,
bantu walaupun anak lelaki. Jadi bila dia dengar sampaikan bukan dia merdekakan Suhaibah, tapi dia sembelih masa tu dia sembelih tak silap kambing bagi makan. Itu waktu sebelum dia menentang Nabi SAW. Tapi selepas tu bila mana dia tahu Nabi SAW ni adalah Rasul tu, tapi nak katakan bagaimana, saya katakan Nabi SAW ni sebelum dia lahir lagi, bagaimana Allah SWT dah tunjukkan kepada kita baca, tapi kena tahu melalui sirah ataupun melalui sejarah yang diceritakan. Sebab saya katakan bukan kita kenal susuk tubuh Nabi dengan kita Nabi Muhammad SAW ni bukan sekadar apa yang kita pernah tahu. Mudah-mudahan kita lebih lagi mendekatkan diri kita dan juga supaya apa? Supaya kita ni bila mana kita tahu Nabi, kita nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kita teruskan berselawat dan sentiasa mengingati Nabi SAW dalam apa juga keadaan. Mudah-mudahan bila mana kita nak melalui titian sirat tu adanya syafaat yang dijanjikan ataupun yang dikatakan oleh Nabi SAW akan diberikan kepada mereka yang sentiasa mengingati beliau. Jadi insya-Allah kita tangguhkan pengajian kita untuk malam ni pada suatu waktu akan datang insya-Allah. Ini yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.